Assalamualaikum. Hari ini kita sambung 1.4.4 mencari bayaran berkala pada muka surat. Sekejap, Ha, pada muka surat 4 dan juga kita akan belajar mencari jumlah faedah. Okey, kita pergi pada teori dulu. Okey, 1.4.4 mencari bayaran berkala iaitu kita kena cari R. Apa maksud R? R ialah dalam annuity, R ialah satu siri pembayaran ataupun deposit berkala yang biasanya sama yang dibuat pada selang-selang masa tertentu. Okey, contohnya macam mana kita nak tengok R bila dalam soalan tersebut dia cakap dia membayar satu bayaran tersebut secara berkala. Dia kata macam contoh Ahmad telah membayar RM500 pada setiap bulan. Okey, jadi RM500 itu adalah R. Okey. Ini masalah deposit berkala. Okey, kalau I maksudnya adalah faedah. Okey, I maksudnya adalah faedah. Tetapi dalam annuity, faedah yang akan dikenakan, dia melibatkan faedah compound dalam annuity. Okey, So, dalam formula yang kita belajar pada kelas yang lepas, kita akan pakai ni lah. Yang mana R maksud dia adalah deposit. Okey, I maksudnya adalah faedah. Okey, Okey, kita tengok contoh. Contoh, kita dah buat sampai latihan 3. Kita masuk latihan contoh 4. Okey, tentukan amount annuity jika 400 didepositkan pada hujung setiap 10 tahun untuk tempoh selama 2 tahun dengan kadar faedah 9% setahun dikompaundkan setiap 10 tahun. Okey, jadi kita tengok ayat by ayat, word by word. Okey, tentukan amount annuity jika 400 didepositkan pada hujung setiap 10 tahun. Kiranya 400 ini adalah R. Okay, 400 adalah R. Okay, 400 ini adalah R. Okey. Setiap 10 tahun, setiap 10 tahun, maksudnya 10 tahun itu adalah M. Tiba-tiba ada M kat sini. Ada soalan contoh yang lepas ada M. Okey, tapi untuk soalan contoh 4 ada M. Kalau setiap 10 tahun, M kita adalah 4. Okey, Okey, seterusnya N. N kita adalah 2. Dan kadar faedah kita adalah 900. Kadar faedah iaitu I sama dengan 900. Okey, so kita keluarkan point kita, tulis balik. Cikgu suka tulis balik. R sama dengan 400. M sama dengan 4. N sama dengan 2. I sama dengan 9/100. Kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 0.09. Okey, Okey. So macam biasa, kita kena tentukan sama ada ini adalah nilai depan atau nilai sekarang. Present, future value ataupun present value. Okey, Okey, macam mana kita nak tentukan? Kita baca ayat dia balik. Tentukan amount annuity jika 400 didepositkan pada hujung setiap 10 tahun untuk tempoh selama 2 tahun dengan kadar faedah 9% setahun dikompahkan setiap hujung setiap 10 tahun. Okey, keyword dia. Keywordnya terletak pada perkataan hujung. Kalau dia kata hujung, maksudnya daripada akhirnya. Dah sekali dapat apa? Itu masuk hujung. Okey, kiranya kalau kat sini dia
annuity tu telah didepositkan selama 2 tahun kan? Ni 1, 2. Kiranya dia nak tahu dah sekali jumlah annuity dia tu kat sini berapa ringgit. Berapa ringgit dekat 2 tahun ni. Jadi ini merupakan future value. Kita akan pakai formula future value lah. Okey nah. Formula future value kita, nilai depan kita adalah FB sama dengan R tutup buka kurungan 1. Tak ingat. Tak ingat kan scroll balik. Betul lah. 1 tambah I kuasa N tolak 1 perlukan dengan I tutup kurungan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, soalan ni lain daripada contoh 3. Kalau kamu tengok contoh 3, dia direct pasal dia tak ada M. Tapi tiba-tiba kat sini kita ada M. So kita bertengok balik nota kita, apa yang dia cakap? Dekat sini. Jika situasi melibatkan kekerapan kompaun iaitu M, I dan N perlu digantikan menggunakan rumus ini. Di mana I sama dengan R per M, N sama dengan MC. Maksudnya kat sini, okey, I dengan N tu yang kita dapat tadi tu, kan? Itu bukan the final one lah. Kena cari dulu. So kita cari dulu N yang sebenar. Kalau tadi N yang sebenar untuk dapatkan N, M kena darab dengan T. Masa kita. So N kita adalah M kita 4, T kita masa kita sebanyak 2. So 4 darab 2 kita dapat 8. Kira N kita 8 lah. Satu lagi adalah I sama dengan rate bahagi M. Yang mana rate kita, kadar kita adalah 0.09 perkan dengan M bahagi 4. Kita akan dapat buat apa ni? Kalkulator 0.09 bahagi 4. Kita akan dapat 0.0225. 0.0225. Kita tak cik betul cek balik. Okay. So, ini adalah nilai yang barulah bagi N dan juga M. So, kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam formula 400 N dan juga I. Okay, masukkan ke dalam formula kita. Formula kita 400 buka kurungan kunci. Okey. 1 tambah I kita 0.0225 kuasa N. N kita adalah 8. Tolak 1 perkan dengan 0.0225 tutup kurungan. So apa yang berlaku, kita settlekan dekat bracket yang kecil ini dahulu. Settlekan yang bracket kecil dulu, buat satu-satu. So, berapa kita dapat? 1 tambah 0.0225 sama dengan, jawapan ini dikuasakan dengan 8. Sebab kat situ 8. Kita dapat 1.1948 kan? Okey. Ambil 4 titik perpuluhan, kita akan tulis 1.1948. 1.1948 tolak 1 per 0.0225. Okey. So kita ada lagi kurungan ni. Saya tekan dalam kurungan tu lagi. Okey, jadi 1.1948 tolak dengan 1 sama dengan
bahagi 0.022. Kita akan dapat 8.6577. Kat sini 7, kita tengok kat sebelah. Jadi perlu bundarkan lah. So macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis sebagai ambil 4 titik perpuluhan, kita tulis sebagai 8.6577. 8.6577. Nah, okey, jadi kita apa lagi? Darab saja macam biasa. Okey, 400 darab 8. 8. Cik salah. 700 ni kan. Sorry. So 400, kita darabkan 400 darab dengan 8.6578. Kita akan dapat RM3,463.12. Berapa tak? RM463.12. Ini jawapannya. Nah. Jadi untuk masalah bagi contoh 4 ni, okey, kalau kita dapat masalah yang melibatkan kekerapan, tiba-tiba ada M macam ni kan. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari nilai yang baru bagi M dan juga I terlebih dahulu. Okay, itulah keyword untuk contoh 4. Nah. Okey, seterusnya contoh 5. Berapa tahun diperlukan untuk Encik Ali mengumpul 30,000 sekiranya dia menyimpan 1,500 setahun dengan kadar faedah 9%. Apa keyword yang kita dapat kat sini? Berapa tahun yang diperlukan untuk Encik Ali untuk mengumpul 30,000? Sekiranya dia menyimpan 1,500 setahun dengan kadar faedah 9%. Dia tanya berapa tahun. Jadi maksudnya dia nak N kita sama dengan berapa? Bagi contoh 5 lah. Okey, seterusnya ini 30,000 ini adalah future value. Kita akan ambil 30,000 sebagai future value, nilai depan. Okey nak? Okey, seterusnya 1,500 ini adalah okey, kadar faedah adalah okey. So, kita listkan R sama dengan 1,500, N tak tahu. Future value nilai depan kita adalah 30,000. I adalah 9/100. Kalau kita buat dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 0.09. So, kita masuk ke dalam formula. FV nilai depan sama dengan R buka kurungan 1 tambah I kuasa N tolak 1 per dengan I tutup kurungan. Dan kita masukkan je lah poin-poin ni. Okey, nombor dia nak FV. FV kita dapat 30,000. R kita adalah 1,500. Itu 1,500. Okey, buka kurungan 1 tambah I. I kita 0.09. N tak tahu. Jadi kita tulis N sahajalah. Okey. Tolak 1 perkan dengan I. I kita adalah 0.09. Okay.
Okey, kelas. Jadi kita tengok kat sini. Okey, dalam bracket ni kita tak boleh nak selesaikan dahulu sebab kita tak tahu nilai n ni kan. Betul? Okey, jadi apa yang berlaku kita kena cari nilai n. Ini yang kita nak. N ni yang kita nak. So apa yang berlaku 1,500 ni kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Jadi apabila dipindahkan sebelah kiri dia akan jadi bahagi. Jadi 30,000 perkan dengan 1,500 sama dengan 1 tambah 0.09 kita akan dapat 1.09 kuasa N tolak 1 per 0.09. Jadi bracket ni kita tak perlulah. Okey. Kita boleh? Okey, jadi kita selesaikan. Ini kita akan dapat 30,000 mana kalkulator? Kalkulator on. 30,000 bahagi 15,500. Okey, kita akan dapat 20. Okey. 20 1.09 N tolak 1 0.09. Okey. Lepas tu kita nak buat apa lagi? 0.9 ni kita akan pindahkan sebelah kiri. Jadi akan jadi darab lah. So 20 darabkan 2.09 sama dengan 1.09 N tolak 1. So kita akan dapat darab 1.N kan? 0.09. Kita akan dapat 1.8. 1.9 kuasa N tolak 1. So kita nak N kat sini. N ada lagi. Sebelah ni ada apa-apa tak? Ada. Tolak 1. So negatif 1 ni kita akan pindahkan juga di sebelah kanan. Jadi 1.8 negatif 1 pindah ke sebelah kanan dia akan jadi tambah 1 sama dengan 1.09 1.8 tambah 1. Tambahlah kalkulator. Kita akan dapat 2.8. Okey. Okey, baik. Cuba tengok dekat sini. N ni berada di atas tau. So, kita tak boleh simplify je 1.09 ni bawa ke sebelah kiri. Sebab N ni suatu kuasa. Jadi, N ni kita kena pindahkan dia ke depan. Kena jadi dia nombor biasa lah. So, untuk buat macam tu, kita kena tambah log kat depan. Apabila tambah log kat depan, kan? Apabila tambah log kat depan, N ni dia bolehlah letak dekat depan. Dia boleh turun dekat depan. Jadi N log 1.09. Nah. Okey, so kita boleh carilah nilai N. Okey, jadi N log 1.09 ini kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Jadi dia akan jadi bahagi. Sebab ini darab. Jadi bila pindah ke sebelah kiri dia akan jadi bahagi. Okey, so apakah nilai N kita? Cuba kira dengan kalkulator. Nilai N kita adalah log 2.8 bahagi log 1.09. So kita akan dapat 11.95. Ambil dulu je. 11.95. Okey, ini tahun kan? Okey, kamu nak tulis macam ni pun boleh. Kamu nak bundarkan pun boleh.
So, kalau kamu bundarkan, ini 11, kita bundarkan dia akan jadi 12. 12 tahun. Nah, ini jawapan dia. Bila melibatkan untuk mencari sesuatu masa untuk contoh N, dia akan berlakunya log lah. Tak akan libatkan log. Pasal apa? N ni adalah suatu kuasa. Okey, baik. Seterusnya, contoh 6. Kiki memerlukan tabungan bernilai RM10,000 untuk menjelaskan yuran pengajian memasuki universiti dalam masa 7 tahun. Berapakah yang perlu disimpan pada setiap akhir tahun pada kadar 8% untuk membolehkan dia memulakan pengajian? So, kita buat keluar poin-poin dulu. Okey, dia ini RM10,000. Okey, dia perlukan RM10,000. So, kita tak tahu sama ada itu adalah nilai depan ataupun nilai sekarang yang diperlukan. Okey, nak? Okey. Seterusnya, untuk menjaga yuran pengajian memasuki universiti dalam masa 7 tahun. Okey, itu word dia. So, yang 7 tahun ini adalah M. Okey, dia tanya soalan dia, berapakah yang perlu disimpan pada setiap akhir tahun pada kadar 8% setahun? 8% adalah ini adalah interest yang membolehkan dia memulakan pengajian. Maksudnya kat sini, berapakah Kiki ni boleh simpan pada setiap akhir tahun? Maksudnya setiap akhir tahun tu dia boleh simpan berapa banyak? Berapa banyak dia boleh depositkan duit dia ke dalam account. Itu maksud dia. Jadi yang sebenarnya dia nak mencari jadi RM10,000 ini adalah suatu future value, nilai depan. Okey nak? Sebab dia nak tahu sebab RM10,000 ni ada nilai pada masa 7 tahun. Sebab tu adalah dia nilai depan, dia future value. RM10,000 ini adalah tunda pada masa 7 tahun. Okey nak? Maksudnya kat sini kalau si Kiki ni buat simpan daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini garis masa dia. Nilai RM10,000 ni letaknya pada tahun ke-7. Sebab itu ia suatu future value, nilai depan. Jadi kita akan memakai formula future value lah. Okey, jadi sebelum tu kita buat keluar dulu isi kita. Okay, nilai depan kita future value adalah RM10,000. Okay, R tak tahu. And kita adalah 7. I adalah 80%. Kita tukar siap-siap dalam bentuk perpuluhan. Dia akan jadi 0.08. So, formula kita adalah FB sama dengan R. Okey, buka kurungan. 1 tambah I kuasa N tolak 1 kurungan dengan I tutup kurungan. Okey, so kita masukkan dah. FB dia adalah RM10,000. Sama dengan R tak tahu, kita tulis R. Okey, buka kurungan. Okey, tulis 1 tambah I. I adalah 0.08. N. N adalah 7 tolak 1. Okey, dengan 0.08. Tutup kurungan. Kurungan. Okay, so then disebabkan
Okey, dalam bracket ni semuanya mempunyai nilai. Kita settlekan dulu dalam bracket ni. Settlekan dulu. Cari jumlah untuk dalam bracket tu. So, kita akan dapat. Lepas. Kalau tak pandai lagi tekan calculator, settle yang bracket kecil tu dulu. So, tekan on. 1 tambah 0.08 sama dengan kuasakan dengan 7. 7. Kita akan dapat 1.713. 1.713. Tolakkan dengan 1. Perkan dengan 0.0. Okey. Tolakkan dengan 1. So, kita carikan nilai. Carikan nilai dalam bracket pula. Okey, tadi 1.7138 yang ni lah kan. Okey, tolakkan dengan 1. Bahagi dengan 0.08. Kita akan dapat 8.922. 8. 4 titik upahan kan. Okay. So, kita akan tulis sebagai 10,000 sama dengan A dalam kurungan tadi 4.8.9228. Okey. Okey, so kita nak dapatkan A. Apa yang berlaku? 8.9228 ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri. So, dia akan jadi bahagi. 10,000 perkan dengan 8.9228. So, dia akan dapat R sama dengan 10,000 bahagi 8.922. Kita akan dapat 1,120.72 sen. Kita ambil 2 titik perpuluhan lah sebab ini melibatkan ringgit. Ringgit 2 titik perpuluhan saja. So, kita ambil 2 je. Hati-hati. Yang dalam bracket ni, ini bukan dalam ringgit lagi. Okey nah. So, kita akan tulis sebagai 1,100. Allah Akbar. 120 sen. 72 sen. Sebab 2 tengok sebelah, ini 4 kan. So, kita tak perlu bundarkan lah. So, 72 sen. Itu adalah nilai A. Ya. Okey, boleh. Okey, so kalau tak ada masalah, kamu faham untuk daripada contoh 4 hingga contoh 6. Okey, kamu boleh jawab soalan 4 sampai 10. Jadi kamu tak ada masalah lah untuk menjawab soalan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan annuity, soalan ni kan. Okey. Selain kita tengok pada keyword, kita kena pastikan dulu sama ada soalan itu dia nak future value ataupun present value. Kita kena pastikan sama ada soalan tersebut nak nilai depan ataupun nilai semasa. Berdasarkan ayat yang diberi. So, kamu kena faham dulu soalan sebelum menjawab soalan tersebut lah. Okeylah, sama ada soalan tersebut future value ataupun present value. Nilai depan ataupun nilai sekarang. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.